يوم الزحام وبعد اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا كلها يا كريم. Yang saya hormati Tuan Abdul Basit Ibrahim selaku Pengacara Majlis, yang berusaha Tuan Ketua Bahagian Kejuruteraan Embas, Tuan-tuan Ketua Bahagian, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada penghujung Syaban tahun ini Allah Taala izinkan sekali lagi kita bertemu di sini. Dan keberadaan saya di sini bukan kali pertama. Kalau tak salah ini adalah kali ketiga anjuran Majlis Bandaraya Al-Ustaz apabila nak sambut Ramadan. Cumanya dulu-dulu Datuk Bandar panggil peniaga-peniaga yang nak dapat tempat-tempat berniaga di bulan Ramadan. Cuma tahun ni tak ada, dapat tak panggil. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua tahu dan bahkan tuan-tuan boleh meneka bila agaknya kita nak mula puasa tu ya. Dunia hari ni maklumat cukup pantas dan ada yang tepat, ada yang samar, ada yang meragukan. Mungkin saya yakin 100% tuan-tuan yang duduk di depan saya ni berani meneka bila nak mula puasa. Malam ini malam 30 Syaban, dan di negeri Kedah Darul Aman juga adalah antara negeri-negeri yang ada tapak cerapan hilal Ramadan. Kita ada 3 tapak. Yang pertama di Menara Al-Ostar, yang kedua di Pulau Saya, Kota Kuala Muda, ketiga di Pemandangan Indah Langkawi. Dan ikut ilmu falak, agak-agak anak bulan Ramadan yang kita nak cerak petang ni nampak dah tuan-tuan. Saya nak buat kajian tengok yang agak-agak nampak, cuba angkat tangan Zat. Yang lagi-lagi perempuan tak payah hampa duduk diam. Yang agak nampak angkat tangan. Oh, tuan nampak. Yang agak tak nampak 1, 2 macam kata ini ada wakil. Maknanya yang nampak lebih ramai daripada yang tak nampak. Ini kita teka. Dan kita kena bukti dengan fakta dan dengan realiti. Tuan-tuan, saya nak kunci siap-siap bahawa muktamadnya puasa ataupun tidak esok terhenti, tertitik di atas pengisytiharan oleh penyimpan mohor besar Raja malam nanti insya-Allah. Ini yang muktamad. Jadi dalam teka-teki kita tengok dalam ilmu falak. Dalam ilmu falak ikut hisab. Dan kita nak tetap mula puasa dan mula nak sambut raya di Malaysia ini tuan-tuan, kita ada 2 cara, hisab dan falak. Ikut hisab dan ru'yah. Kita berpegang kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat anak bulan Ramadan, dan berhari rayalah kamu dengan sekiranya kamu melihat anak bulan Syawal. Dan di Malaysia kita gabungkan hisab dan ru'yah. Baik. Anak bulan Ramadan yang kita nak cerak di 3 lokasi di negeri Kedah Darul Aman, termasuk tempat-tempat lain di seluruh negara. Ikut ilmu falak, anak bulan Ramadan sudah ada 9 jam 20 minit lebih. Ikut kaedahnya, kalau anak bulan tu berumur 8 jam, imkan ru'yahnya adalah tinggi. Kebarangkalian nampaknya akan nampak kalau 8 bulan. Ini 9 bulan. Maknanya kebarangkalian boleh nampak tu lagi jelas.
Dan saya bukan waham, bukan yakin, bukan syok, tapi zon. 80% saya rasa puasa besok. Jadi menanglah pokok yang ramai majoriti tadi ni. Baik. Apabila kita nak puasa besok, kita puasa sonok ke tak sonok, tuan-tuan? Saya tanya belakang tadi, macam mana hari ni dengan besok? Ada seorang jawab, dia kata tak nampak puasa tadi. Saya pun tak boleh nampak, pasal kita pakai mask. Dia kata kalau tak ada, tidak ada bezanya antara hari ini dan besok, dia tu problem. Maknanya kalau esok pun orang makan dia tak lapar, nak bermasalah lah dia tu. Jadi tuan-tuan, hari ini majlis istighbar Ramadan. Kita nak sambut Ramadan dan sebagai insan yang Allah Ta'ala anugerahkan akal fikiran pada kita, anugerah naluri pada kita, perasaan pada kita, harapan pada kita, wajib kita kena imbau balik. Apakah sejarah Ramadan kita terlepas, tuan-tuan? Terlepas kita, Allah Ta'ala sengaja menghantarkan satu wabak, satu bala dan musibah, tuan-tuan. Walaupun setengah orang tak berani sebut bala, saya secara peribadi mengatakan itu adalah bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak tegur kita, dia hantar main bala penyakit coronavirus 19 yang hari ini masih lagi belum selesai, masih lagi mampu kita putuskan 100%. Cuma kita dalam ikhtiar pemerintahnya berbagai-bagai kaedah, berbagai-bagai cara, berbagai-bagai SOP yang kita kena patuh adalah ikhtiar daripada kita, tuan-tuan. Ikhtiar daripada kita. Maknanya kadang-kadang kita boleh menyeronokkan diri, boleh menghiburkan diri kita. Kadang-kadang bila kita kemarin kes berapa dia kena di Malaysia 1,700 lebih. Kalau kita ghalib, tuan-tuan, tidak mustahil menjelang Syawal kita akan merana, na'udzubillah. Na'udzubillah, tuan-tuan. Kita bimbang dan amat bimbang. Kita berterima kasih pada kerajaan kerana memberi sedikit pelonggaran ini untuk kita imarahkan Ramadan. Dalam nak tarawih, dia bagi setakat 1 jam. Cukup tak cukup, tuan-tuan? 1 jam tarawih. Lebih pada cukup, terlepas tak ada langsung. Boleh pergi buat Jumaat, ada waktu-waktu dengan pematuhan SOP dia. Terlepas kita mula SOP, mula PKP 18 Mac 2020. Kita ingat tak? Apakah Melayu di sini juga jenis lupa. Tuan-tuan, kita tak boleh pergi buat Jumaat. Tak boleh buat Jumaat. Hatta di Kedah, tuan-tuan, seketika hanya 12 orang sahaja yang boleh buat Jumaat. Pegawai masjid, dia tahu bahasa Korea, mufti tapi Jumaat, timbalan mufti tapi Jumaat, Datuk Bandar pun tapi Jumaat. Pasal apa? Pasal depa-depa tu bukan datang puasa Korea dan pegawai masjid. Tapi tahun ini, tuan-tuan, diberi kelonggaran pematuhan dengan syarat ketat. Kita nak jaga juga, tuan-tuan, kita nak imarahkan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok pasal apa Allah Ta'ala didik kita macam tu, untuk kita insaf dan sedar. Kadang-kadang kita langkah masuk dalam bulan Ramadan, kita seronok. Tak dan nampak anak bulan Ramadan menyanyi lagu raya orang, tuan-tuan. Di Kedah berlambak. Tahun ni tak dengar lagi tahniah. Kita utamakan Syawal berbanding Ramadan punya seronok. Sepatutnya kita kena seronok dengan Ramadan. Bila Ramadan nak pergi, Syawal nak datang, kita puasa sedih dan duka cita kerana kita ditinggalkan oleh satu tetamu yang cukup agung, yakni Ramadan Al-Mubarak. Kita tengok cara kita sambut Ramadan dulu. Macam mana? Puasa bagus tak, tuan-tuan? Bagus. Kita pergi tarawih, bagus tak? Bagus. Kita tarawih lagi, buat tadarus, bagus tak? Bagus. Infak Ramadan, bagus tak? Bagus. Kita ra'i, kita santun anak yatim, bagus tak? Bagus. Kita qiyam Ramadan, bagus tak, tuan-tuan? Bagus. Tapi dalam ibadat kita yang banyak itu, dengan berasa selesa, bahkan dengan bangganya kita, tuan-tuan, kita cuba nak
nak mewar-warkan, nak highlightkan, kita nak bagi orang juga tu kita ibadat. Kami kumpulan ketiga, kumpulan tadarus di surau kami sekian-sekian. Kami malam ini sudah pergi kepada juzuk yang ke-18. Pembaca pertama Tuan Haji Botol bin Kelas contoh. Ini tunjuk untuk apa tuan-tuan? Malaikat perlu tak tentang gambar-gambar? Tak perlu pun. Kita nak tunjuk dia pun baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqab syadidil iqab dzit tawli la ilaha illa wa ilaihil masir. Baca tu tunjuk dalam tu baik daripada tadarus. Untuk apa sebenarnya tuan-tuan? Untuk apa sebenarnya? Bukan teratu duk tawaf di Kaabah pun. Kami sedang melakukan tawaf umrah dalam bulan Ramadan. Kami datang dalam 5 keluarga kami. Ini saya, isteri saya, anak saya, menantu saya duk viral. Ini Kaabah. Saya doa untuk tuan-tuan. Agak-agak nak mustajab ada doa dia tuan-tuan. Tak ada. Tu kita bila berdoa pada Allah Ta'ala, semakin banyak kita berdoa, kita tak nampak kesan pasal apa tuan-tuan. Doa tidak memahat dalam diri kita. Allah Ta'ala tu doa. Terlepas tidak ada umrah, terlepas tidak ada haji, terlepas tidak ada tarawih di masjid-masjid di seluruh dunia, termasuk Kedah Darul Aman. Terlepas juga tuan-tuan tidak ada solat hari raya. Dan tahun ini Allah Ta'ala buka balik dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena ceramah. Pasal apa jadi macam tu? Dan jangan ghalib bahawa kita masih lagi dalam kepungan bala yang paling besar. Dan saya dengar cerita tuan-tuan bahawa selepas suntikan vaksin ini, dia beranak satu virus baru yang dia ni lagi ganas, lagi perongoi, lagi kencang. Saya tak tahu, saya bukan pakar perubatan. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun bala ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yazalul bala'u bil mu'min hatta yakhruja naqiyan min dhunubi. Bala akan senantiasa mencengkam manusia sampai bila? Sehingga manusia itu keluar daripada dosa-dosanya. Bila kita ditimpa bala dan musibah, kena fikir pasal apa kami diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, antara kita ada yang telah divaksinkan, dan majlis fatwa telah putus bahawa harus kita ambil vaksin. Dan mungkin juga dalam bulan Ramadan kita akan di swab test untuk nak test kita ni ada COVID ataupun tidak. Dan majlis fatwa juga putus tuan-tuan bahawa ujian itu adalah tidak membatalkan puasa. Ini pun telah dibayar satu Malaysia tuan-tuan. Baik, kepada yang telah divaksinkan, jangan merasa kebaik. Aku tak apa, dicucuk dah dos lah. Tok Ponglu tu cucuk dos pertama, bukan cucuk, dicucuk. Silap ayah. Tok Ponglu tu dicucuk satu dos pertama okey, dos kedua dia melelong 2 hari. Belum tentu kebaik. Ini adat kata tuan-tuan. Kita disuntik itu adalah kita mampu melawan, badan kita mampu melawan virus. Ini adat kita, sebab boleh mencegah COVID daripada merayap dalam badan kita adalah cucuk vaksin. Ini salah satu sebab. Dan musabbibul asbab adalah Allah. Kita ada akidah tuan-tuan. Walaupun kita dicucuk, belum tentu kita tak mungkin dijangkiti. Dan walaupun kita belum dicucuk, belum tentu kita akan tak selamat. Contoh, api tuan-tuan, api. Sifat api adalah membakar mentera. Api ini membakar tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak bahasa bakar lah. Kami panggil bakar. Tuan-tuan di Kedah panggil bakar. Sifat api adalah membakar. Tetapi boleh jadi tak api itu tak membakar? Boleh. Kita rujuk cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam apabila dia ditangkap oleh kaumnya yang ganas-ganas,
dipegang dia, dihumban dalam api yang sedang menyala-nyala dia dengan karangnya api itu. Terbakar dah Nabi Ibrahim, tuan-tuan. Terbakar dah? Dah. Pasal apa? Allah Ta'ala tak izinkan api itu membakar Nabi Ibrahim. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah ungkapan terakhir yang dibisikkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia sebut apa, tuan-tuan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ayat Al-Quran. Allah Ta'ala akan mencukupkan segala keperluan kita dan dialah sebaik-baik penjaga kita. Apabila ini adalah sebutan Sayyidina Ibrahim alaihissalam, terakhir ucapan dia dapat lempar dalam api, maka katanya ini adalah antara vaksin ruh, vaksin maknawi, vaksin yang tak mampu kita nampak tetapi amat berkesan untuk nak jaga diri kita. Jadi kepada tuan-tuan yang masih belum divaksin, rajinlah memvaksinkan diri dengan ayat ini. Boleh saya pinjam ayat tu orang? Sebab saya mau vaksin tapi kita tunggu bagi Fralena dulu, kita jenis-jenis dapat ni belakang tak apa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, tuan-tuan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Nabi Ibrahim sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil, dicampur dalam api, dia api tak terusik pun kulitnya, bahkan tak terusik pun bulu-bulu rumah dia. Ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba dia yang yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran, tuan-tuan, Allah Ta'ala turun untuk digunakan seluruh manusia, bukan hanya yang reti-retinya, yang hebat-hebatnya, bahkan orang awam macam kita juga boleh beristighfar, ambil berkat dengan Al-Quranil Karim. Maknanya hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini adalah tuan-tuan ikhtiar kita. Okey, tadi sifat api adalah membakar, tapi tidak membakar Nabi Ibrahim. Kenapa? Allah Ta'ala tolong selamatkan Nabi Ibrahim disebabkan Nabi Ibrahim bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, Sayyiduna Yunus alaihi salam, seorang Nabi yang berdakwah kaumnya siang dan malam, pagi dan petang, tidak ada hari cuti. Berdakwahnya, tuan-tuan, untuk mereka tidak sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka menentangnya. Akhirnya dia patah hati, dia bawa diri, dia letak kaki kanan kiri, ke mana sampailah nasib aku baik naik ke bukit, nasib tak baik turun ke laut. Akhirnya di tepi pantai mainlah satu bot bahtera, perahu yang besar. Dia pun orang Kedah kata celapak naik perahu tu tanpa ada tiket. Sampai tengah lautan samudra, ombaknya yang mengganas, kapal itu hampir tenggelam. Maka pemilik kapal kata, wahai penghuni kapal, dalam kalangan kita nak kena terjun laut, ombak kuat, lebih muatan. Kalau kita tak terjun, habis kita mati. Siapa nak terjun sila? Tak ada seorang mau terjun, tuan-tuan. Siapa mau turun? Bahkan pendatang dalam bot itu pun, ni bot aku. Kalau kita nak pergi Langkawi, tuan-tuan, bot nak tenggelam, sila terjun. Sebab kalau tak terjun, tuan, tak terjun, tuan. Maka mereka undi, buat cabut undi. Cabutan pertama, naik nama Nabi Yunus alaihi salam. Cabutan kedua, naik nama Nabi Yunus alaihi salam. Ketiganya, naik nama Yunus alaihi salam. Maka dia kata, wahai kamu kena terjun. Dia terjun dalam laut yang bergelora. Adat kata bila laut ni dia kita karam dalam air, kita akan karam di dalam air, akan karam, tuan-tuan. Diterjun bukan hanya di bawah dia ada batu karang, ombak yang kuatnya, tetapi dia terjun dalam perut ikan, dalam mulut ikan hiu, batnul haud.
ikan besar, dan dia duduk dalam perut ikan duduk dalam laut berapa hari tuan-tuan? 40 hari lebih. Ada kata mati dah, pi. Kalau tak percaya, try tengok. Kita balik pergi rumah, kita nak mengaji ilmu tarannum, nak bagi nafas panjang. Orang tua betul kita pukul hidung, terjun dalam telaga, dalam sungai, jangan menyawa. Kali pertama boleh jadi 5 minit. Mumarasah dia dengan riadah nafsiyah dia, dengan latihan kita buat. Kali yang kedua kita duduk pukul, boleh jadi 10 minit. Nafas panjang. Pasal kita nak baca Quran kena gunakan nafas yang panjang. Berapa lama boleh duduk? 40 hari boleh tuan-tuan. 40 minit betul. Lagu bayati, lagu mati tuan-tuan. Mati. Tapi Nabi Yunus 40 hari duduk dalam laut. Dia minta dah Allah Ta'ala selamatkan aku. Dah. Ya Allah selamatkan aku, ya Allah. Dia tak sebut. Tapi dia sebut apa tuan-tuan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak aku sembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, segala sifat kurang-kurangnya. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya Allah, aku telah zalim. Aku adalah dalam kalangan orang-orang yang zalim. Ini wirid dah. Ini wirid Sayyidina Yunus alaihissalam yang duduk dalam perut ikan selama 40 hari. Wirid dengan yakin yang boleh selamatkan dia bukan tuan bot, bukan keluarga dia, bukan kaum dia. Yang boleh selamat dia adalah Allah. Lepas tu dia hantar pergi 3 mesej tuan-tuan. La ilaha illa anta, hanya Engkau lah Tuhanku ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah dapat segala sifat kekurangannya. Akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Akhirnya Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Kita juga tuan-tuan. Kata Sa'd bin Abi Waqqas, ini adalah antara satu doa yang cukup baik daripada Abu Hurairah dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'tum fil amril azim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu terperangkap di dalam perkara-perkara yang besar-besar yang tak mampu kamu nak bebaskan diri, memboloskan diri kamu, faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, ini pembebasan diri yang diajarkan oleh kekasih Allah, manusia yang cukup sayang pada kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita akan amal apatah lagi dalam bulan Ramadan. Saya ada masa hanya tuan, boleh berapa minit ni? 2 jam lagi boleh tak? Lawak lah. Baik tuan-tuan, kita dah tengok anak bulan. Jadi saya dalam dapat minta Ustaz tolong cakap sikit tentang bab COVID dan vaksin, dan separuh lagi dalam bab Ramadan. Maknanya habis 50% masa saya. Sekarang Ramadan tuan-tuan. Apabila kita nak sambut Ramadan, kita kena tahu benda yang dia suka, benda dia tak suka. Ramadan lah ni tuan-tuan, kalau macam sampan bahtera yang besar, dia dalam pelayaran di tengah-tengah lautan, nak rapat ke jati dah. Atas sampan Ramadan, dia banyak kotak-kotak kosong. Kotak-kotak kosong. Tuan-tuan penguasa kena picit, tengok depan tak main naik di darat ni ada apa dalam kotak. Tetapi Ramadan, dah atas bahtera Ramadan ini ada kotak-kotak kosong yang kita kena isi tuan-tuan. Kotak apa? Yang pertamanya kotak siam ataupun puasa. Yang ketiganya tuan-tuan, kotak besar induk dia adalah kotak qiyam. Qiyam ini tuan-tuan termasuklah solat sunat tarawihnya, Al-Quran dia, doa dia, zikir dia, i'tikaf dia, termasuk juga infak kita dalam bulan Ramadan. Ini package kandungan yang dibawa oleh bahtera Ramadan. Berjaya ataupun tidak kita menjelang Syawal yang akan tiba, lebih kurang 30 hari daripada Allah, ikut falak tuan-tuan, anak bulan Syawal
diramalkan tak nampak, abang tak siap. Kita akan puasa 30 hari. Mula puasa 13 April insya-Allah dan akan raya pada 13 Mei. Tarikh tu dengan alik. Tarikh tu tarikh rahmat untuk bangsa ku Melayu di Malaysia. Tuan-tuan, Ramadan mai bawa kotak-kotak kosong, kotak siam, kotak puasa dengan pengalaman perit kita menerima Ramadan terlepas. Kita cuba upgrade tuan-tuan, kita punya pertingkatkan kualiti puasa kita kepada yang sesempurna yang mungkin. Kita isi kotak puasa ini bagi elok. Menjelang hujung Ramadan kita akan tutup, akan seal, kita akan tanggung, letak dalam bahtera Ramadan. Lagi kotak apa lagi? Kotak Al-Quran. Kotak Al-Quran. Kotak tu kosong. Nah isinya adalah kita, tuan-tuan. Jangan sampai kotak Al-Quran yang kita terima pun kosong, dia balik pun kosong. Rugi. Baca, tuan-tuan. Bertadarus ke, bersendirian ke, baca lah. Walaupun orang dapat tahu orang Kedah ni memang kalau bulan puasa ke Quran, tak apa tuan-tuan. Dia dapat kata apa lah, janji kita baca Quran, boleh tadarus lagi bagus. Janji kita baca, tuan-tuan. Kotak Al-Quran. Lagi pada kotak it'am, bagi makan orang-orang fakir miskin, bagi makan orang berbuka puasa misalnya, tuan-tuan. Pahala besar dah, pahala besar, tuan-tuan. Siapa-siapa yang memberi makan untuk orang berbuka puasa, seluruh malaikat akan minta Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dan pada malam Lailatul Qadar, Sayyiduna Jibril alaihissalam akan bersalam dengan dia. Tahniah hang insan hebat. Ini kuasa kotak it'am, memberi makan. Caranya mudah. Saya yakin yang 99.9% yang belajari saya ni muslimah ni mesti bercucuk tunjuk. Betul tak? Betul tak muslimat? Mana nak dan Ustaz? Kami boleh lewat Datuk Banat, kami boleh awal boleh lewat. Tiba tunjuk-tunjuk. Kita ada duit. Kita ada duit. Katakan kita nak beli saya tak boleh sebutlah jenis-jenis minus, ada kempik, ada zaham lah, tak. Katakan kita nak beli satu jenis cucuk tu. Cucuk kuih. Berapa semua ada kat long. Dalam ni kecil, dia ada semuanya 50 biji sahaja. 50 biji tu berapa harga dia? Sebiji 5 kupang. Tak ada 5 kupang. Kami di Kedah kata 50 sen. 5 kupang. 5 kali 50 dia ada apa ni? 25 ring. 25 ringgit, tak apa. Yang ni saya nak beli ke semua. Lepas tu ambil plastik, kita ambil 5 biji sahaja. Daripada 50 biji kita ambil 5, baki lagi berapa tuan-tuan? 45. Yang ni saya amanah pada Kak Cik bulan Ramadan, siapa-siapa mai Kak Cik bagi dia. Payah tak tuan-tuan? Payah tak agak-agak? Balik-balik rumah lepas-lepas ke puasa, depa viral dalam grup Embas, berita malam, berita duka bahawa Kak Cik kita telah kembali ke rahmatullah sebab dia buat kenduri buka puasa tadi 24 hari setengah. Ada tak? Tak ada. Cara dah. Nak masak susah. Kalau nak masak di masjid kena buat patut SOP, kena serve berbagai-bagai. Cara tu. Dalam kita bersyukur tanda kita membenarkan kita berniaga dalam bulan Ramadan dengan pematuhan SOP yang cukup ketat, kita wajib patuh tuan-tuan. Dan tuan-tuan yang menjalankan tugas penguasaan tegas yang ni pahala besar tuan-tuan. Kita nak putuskan penjalaran wabak Covid dalam kalangan masyarakat. Kotak infak macam mana? Kotak zikirnya macam mana? Zikrullah. Dan zikir ini tuan-tuan bukan hanya alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Zikrullah adalah ingat kepada Allah. Kita duduk di tempat boleh ingat Allah Ta'ala dah tuan-tuan boleh. Tadi saya pergi tengok aduan di Tongkang Yat, ada peniaga duk jual capati pukul 11 pagi. Tuan-tuan pun diadu, sebab kita boleh jual malam tahun ni berapa tu? Pukul 3 petang kan? Pi awal. Pi tengok Allah, tengok kawan kami duk misi rumput tengah-tengah panas tu, pukul 11 tengah hari. Balik mai, ya Allah, aku bertuahnya kerja Embas juga, tempatku adalah di sini.
syukur padamu. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita. Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullah, zikrullah bukan hanya dengan mulut. Kita tengok dia tu Allahu Akbar, kita tengok dia tu Allah, kita ingat Allah. Ingat Allah. Kadang-kadang kita dengar orang baca Quran, zikrullah Subhanahu wa taala, dan zikrullah boleh bilang ingat Allah Taala ni boleh dengan mulut, dengan mata, dengan telinga, kanan, kaki dan berbagai-bagai. Dan ibu zikrullahnya Allah Taala himpun dan kumpulkan di dalam solat kita. Semua gerak-geri yang jawarih kita, batin kita, kita fokus himpunkan segala kudrat untuk khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok matahari, ingat Allah. Tengok bulan, ingat Allah. Kalau tak ingat Allah, diam tuan-tuan. Bulan puasa, kita tengok elok mula puasa sampai tengah hari rembang, matahari tak bergerak. Kita tengok walaupun dia bergerak bukan macam tepi bumi, matahari duduk diam je. Kita dah letih dah tuan-tuan. Matahari tak gerak, nak macam mana agak-agak matahari. Adalah lah kami nak buka puasa lagi 6 jam. Matahari tak apa duduk diam. Apa kedap apa ketegak lama. Hari ni aku dah rehat sana duduk diam. Sebab tu firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sengaja menjadikan siang dan malam sentiasa saling silih berganti. Gunanya apa? Liman arada an yadhakkara aw arada syukura, untuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang ingin bernafsu sangat untuk berzikir pada Allah dan mensyukuri nikmat Allah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, kita tengok matahari, ingat Allah. Tengok bulan, ingat Allah. Sebab tu Rasulullah SAW bersabda, ahabbu ibadallahi ilallahi alladzina yura'una asy-syamsa wal qamara wal azillata li dzikrillah. Rawah Tabarani. Sekasih-kasih hamba Allah kepada Allah ialah hamba Allah Ta'ala yura'una, yang dia tengok gerakan matahari dan bulan. Naiknya bila, rembangnya bila, ghurubnya bila, tenggelamnya bila, matahari bulan pertamanya bila, 1 bila, 13, 14, 15 bila. Dia tengok pergerakan matahari dan bulan. Wal azillata, dan bayang-bayang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala amat sayang pada hamba dia yang ambil perat dengan pergerakan matahari dan bulan, bahkan bayang pun. Depa ambil barat untuk apa tuan-tuan? Li zikrillahi, untuk depa ambil barat untuk depa zikir, ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita pun ikut pergerakan matahari, pergerakan bulan. Tambah-tambah bulan Ramadan, elok saja rapat mengarif kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka puasa. Sono ada tuan-tuan. Kita tengok bila matahari nak jatuh, bila nak zawal, bila matahari nak naik. Sebab tu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya, abdi uzkurni sa'atan ba'da subhi wa sa'atan ba'da al-asri ukfika bainahuma. Allah, hamba-Ku, kata Allah, wahai hamba-Ku semua, kamu zikirlah pada aku, kamu ingatlah pada aku sa'atan, hanya 1 minit selepas subuh, wa sa'atan ba'dal asri, dan 1 minit selepas jatuh matahari, lepas mengarifnya, selepas asar mana masuk mengarif. Nak boleh apa? Ukfika bainahuma, aku akan cukupkan kamu apa kamu perlu antara siang dan malamnya. Kita azam tuan-tuan, mula Ramadan tahun ini, kalau dipanjangkan umur, apa nak jadi ahli zikrullah, tak kena isi borang tuan-tuan. Di rumah kita boleh, di rumah kita boleh zikr, bukan nanti dengar-dengar. Allah Ta'ala tak peka, bukan nanti ramai-ramai, seorang lebih ikhlas tuan-tuan. Sebab tu Imam Malik radhiyallahu anhu, dia kata sebaik-baik amalan-amalan sunat ini kita lakukan seorang-seorang. Tajrid
ibadun anil riya, lebih tulus, lebih telus, lebih bersih keberangkalan syirik tu apa riya tu tak ada. Tetapi kalau kita tak boleh buat seorang kena ramai-ramai, tu tajuk lain. Abdi, hamba aku kata Allah, uzkuruni sa'atan ba'da subhi wa sa'atan ba'dal asri ukfika bainahuma. Kamu ingatlah aku kata Allah, hanya satu saat, 1 minit selepas subuh. Pahala besar tak tuan-tuan? Besar. Munajat, merayulah pada Allah Subhanahu wa taala, lapor pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Kita lapor pada ketua bahagian kita, ketua unit dia lemah. Ketua bahagian dia lemah. Ketua bahagian lapor pada Datuk Bandar, dia lemah. Datuk Bandar lapor pada Esko lemah. Esko lapor pada MD lemah. Tetapi kita lapor pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ini kekuatan. Muslimin, mananya ingatkan Allah, tambah-tambah Ramadan kita azam aku nak berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap lepas subuh dan tiap-tiap lepas maghrib. Tambah-tambah Ramadan tuan-tuan, kita masuk sahur. Dan tahun ni Jawatan Mufti kita tambah lagi tuan-tuan dalam kolom kita edar. Ada dekat tuan-tuan lah, kita edar jadual buka puasa. Kita tambah tuan-tuan waktu sahur. Waktu sahur ni mesti nak dapat pahala sunat selepas nisful lail. Kalau malam tu 12 jam, katakan malam tu pukul 7, terbit fajar pukul 7, maknanya 12 jam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 minit baru masuk waktu sahur. Artinya kalau kita balun makan sahur sebelum pukul 12 minit, makan tu boleh tapi tak dapat pahala sunat. Kita pernah buat dah kerja tu, tahun ni berhenti. Dan sunat ini ditakhirkan. Pahalanya besar. Apa pahalanya tuan-tuan? Malaikat akan minta Allah Ta'ala ampunkan pada mereka-mereka yang bersahur. Bukan nanti kenyang. Bangunnya untuk kita berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita solat subuhnya, selepas subuh kita boleh buat dah zikir-zikir. Ataupun kita main tempat kerja. Kita ada surau di MDAS tuan-tuan. Dan ketua bahagian kita semua alhamdulillah semuanya muslim. Kita nak upgrade diri kita dengan ibadat. Boleh tak bermula Ramadan tahun ini aku azam aku akan tambah lagi satu kewajipan kat dia aku walaupun sunat, dia ni solat sunat duha misalnya. Kita nak sihat tuan-tuan. Nak rezeki kita melimpah murah, rezeki zahir dan batin. Tapi kita jauh daripada yang memberikan kita kesihatan. Kita jauh daripada yang memberikan kita segala rezekinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda yang mafhumnya tuan-tuan, dalam jasad manusia ada 360 sendi. Tiap-tiap pagi sendi ni perlu pada makanannya, perlu pada suplementnya. Dia perlu tuan-tuan 360 sendi. Kita boleh tunai dah hajat dah tuan-tuan. Dan Nabi kata siapa-siapa yang berwudu dan merokok 2 rakaat duha, sebenarnya dia telah memberi makan kepada 360 sendi dia, dan insan akan sihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba tengok. Yalah, kita solat duha bukan kita nak sihat. Kita nak solat duha bukan kita nak lelaki kita murah, tapi kita kalau buat benda tu akan datang percuma, dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ramadan. Dan zikrullah juga tuan-tuan ialah dengan baca Al-Quran. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika sakit dia datang oleh para sahabat, dia kata, ya Muaz, jom kita pergi hamba dah, aku nak doa pada kamu. Jom kita pergi jumpa pakar-pakar, kita ambil ubat. Dan pun pilah ambil ubat apabila semua tuan-tuan balik mai. Dan dia kata, wahai Muaz, mau dah kami tolong nak himpun, tolong baca doa kat ni? Tak perlu, sebab aku ada anak-anak aku yakin dengan petua Nabi SAW. Nabi kata siapa-siapa yang baca surah Waqi'ah, dia tak akan ditimpa musibah selama-lamanya. Waqi'ah, jadi ini adalah mereka yakin dengan Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, Ramadan
akan bawa mereka kita tong-tong kosong, dan pastikan kita akan seal balik, akan ikat balik, akan tulis alamat bagi elok atas tong-tong ni. Kita akan tanggung letak atas bahtera Ramadan untuk dia berlayar meninggalkan kita menjelang Syawal yang akan datang. Jangan biarkan tong tu kosong balik tanpa terisi wagi, tuan-tuan muslimin. Kadang-kadang kita tanya, Ustaz, saya ni dosa banyak. Ya tuan-tuan, siapa yang tak ada dosa sebenarnya? Dalam kalangan kita, saya ada dosa dah tuan-tuan? Belum. Lagi besar kedudukan, lagi sangat dosa kita tuan-tuan. Tak kira Allah siapa-siapa pun. Jadi kita mengharapkan Ramadan tuan-tuan, kita akan dekat diri dengan Allah. Kita kena tanya, apa siapa dalam bulan Ramadan aku ni letih lebih? Dia tu letihnya apa orang? Wahal dia tu buruh, dia boleh pi buat kerja yang berat-berat. Aku kerja tak berat tapi nampak aku ni letih lesu. Apa siapa? Tuan-tuan, Allah Ta'ala akan bagi kita letih dan lapang lebih dalam bulan Ramadan sekiranya dosa tu pekat dalam diri kita. Jangan salah orang lain. Aku letih dah puasa, bukan salah orang tapi salah diri kita sendiri tuan-tuan. Sebab tu Ramadan tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bakar dosa. Ini hasanatul haram. Kita nak pergi solat di Masjidil Haram boleh tak? Tak boleh. Bisa tak dapat. Nak pergi umrah boleh tak? Tak boleh. Nak baca Quran di sana boleh tak? Tak boleh. Sedekah jariah boleh tak? Tak boleh. Nak tak boleh pergi tuan-tuan, tetapi karimnya Ramadan, baiknya Ramadan, murah hatinya Ramadan, Ramadan mencari kita tuan-tuan. Buka hati bagi Ramadan baik. Sebab tu di penghujung ni kita dapat pengampunan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa-siapa yang seronok dengan keberangkatan tiba Ramadan, Allah Ta'ala akan haramkan jasad dia daripada disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, nak bakar dosa. Manusia tak boleh bakar dosa kita tuan-tuan. Tambah dosa lagi ada. Tetapi Ramadan adalah satu wasilah, satu jambatan, satu lebuh raya kita nak bakarkan dosa kita. Jadi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, idza kana yaumul qiyamati wa arada Allah bi 'abdihi khaira a'tahu Allah kitabahu jahra. Menjelang kiamat besok, apabila Allah Ta'ala nakkan kebaikan kepada mana-mana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan panggil dia, akan serahkan catatan amalan dia terang-terang, macam majlis penyampaian sijil anugerah khidmat cemerlang. Silakan puan sikit-sikit kita pun naik, oh puasa bangga pekerja cemerlang 2020 contohnya, prestasi yang baik di pada mahsyar. Bila Allah Ta'ala nak baik pada seorang hamba dia, dia akan panggil dan kita akan disuruh dengan nama kita di pada mahsyar. Kalau Abdullah, Abdullah lah tuan-tuan. Kalau Zaki, Zaki lah. Kalau Fatimah, Fatimah lah. Nama-nama samaran tak main. Pokok nama anak-anak kena pun nama yang elok-elok, yang baik-baik, yang ada makna tuan-tuan. Baik, disuruh. Wa qala lahu iqra' kitabaka sirran hatta la yaqdahu ahlul al-asri. Kata Allah, wahai hamba-Ku, hang bacalah catatan amalan kamu itu dengan pelan-pelan, dengan baca kuat-kuat. Gunanya apa? Agar kandungan catatan amalan kamu ini tidak akan memerancatkan, tidak akan menjadikan ahli mahsyar itu kebingungan. Sebab dia ni jahat di dunia, jahat sungguh-sungguh tuan-tuan. Bila sebut kita petik nama ni, semua kena kata jahat. Di balai polis Rotak ada nama dia, balai polis Jitra ada nama dia, balai polis Pendang ada nama dia, balai polis Kuala Muda ada nama dia, Bukit Aman saja nama dia tu. Sebut nama ni kena dia patah tawan dia. Faqarahu faqarahu sirran hatta lam yasma'hu ahadun.
Maka hamba tadi ambil catatan amalan dia. Catatan amalan ini tuan-tuan, kita pun ada. Seawal 120 hari kita duduk dalam perut ibu kita, umur kita 4 bulan dalam perut ibu, Allah Ta'ala arah malaikat buka fail kita. Ada dah fail kita tuan-tuan, buku servis. Bila kita dilahirkan, mana? Bila main bola akil baliknya, mula 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun sampai 25 tahun, 35 tahun, 55 tahun, 75 tahun, 97 tahun, kita pun milih buku cerita kita, baca pelan-pelan. Ini fail. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan juga ada buku catatan ini, kecuali tuan-tuan dan puan-puan yang tak pernah singgah dalam perut mak. Saya tak ada ustaz, mak saya tak pernah mengandung saya, apa tu tak ada. Ada jenis tu. Kita bagi anugerah yang luar biasa kat dia. Tuan-tuan, malaikat kata Allah, Iqra kitabaka sir, maka dia pembaca catatan amalan dia pelan-pelan sehingga ahli mahsyar pun seorang tak boleh dengar kandungan bacaan dia. Fataqulul malaikatu, malaikat kata, ya Allah, ilahana, ya Allah, ilahun ay ma'luhun au ma'budun, yang disembah bihaqqin adalah Allah, yang tidak beranak dan tidak diberanakkan. Kalimah Allah lafzul jalalah, dan fatwa telah kita buat tulisan tuan-tuan bahawa kalimah Allah hanya sahaja boleh digunakan oleh orang Islam, Muslimin. Kalimah Allah. Dan channel kempen bermula hari ini, kita korang sebut kalimah Tuhan, sebutlah kalimah Allah. Semoga Tuhan makbul doa, Tuhan jaga hang, Tuhan pelihara hang, Tuhan tak payah sebut Allah, tak berat mana pun tuan-tuan. Allah, 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 Tuhan. Kita banyak orang Melayu bahasa berat nak sebut Allah, dia rajin nak sebut Tuhan. Bila orang lain nak guna Allah, kita cemburu. Duduk depan kita tak dengar. Pelik tak tuan-tuan? Sebut Allah. Allah, ilahana, ya Allah, kata malaikat, inna hazihi inayatul lam tusbaq li ahadin minal usad. Anugerah ini ya Allah, anugerah beragung Engkau belum pernah bagi kepada mana-mana penderhaka padamu ya Allah. Wa qad au'adta, hang telah berjanji di dunia dulu, anna man asaka satu'azzibahu wa tuhriqahu finnar, bahawa siapa yang menderhakai kamu, Engkau akan menyiksa dan mengazabkan dia, akan membakarkan dia di dalam neraka-Mu ya Allah. Malaikat pun pening, ya Allah, dia ni teruk, pasal apa Kau muliakan dia ya Allah. Fa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala jawab, ya malaikati, wahai para malaikatku, qad ahraqtu zunubahu, hamba tahu tak guna abang hamba, kesemua dosa-dosa dia ni telah aku bakar hanguskan, fil harri syadid bil ju'i wal atashi, binaril ju'i wal atashi fil harri syadid fi syahri Ramadan. Aku telah bakarkan segala dosa-dosa dia dengan api lapar dan dahaga dalam kepanasan terik ketika bulan Ramadan. Walau azibuhul yawm, ini aku tak mau azab dia ya. Wa anal karimul mannan, aku adalah Allah yang maha mulia lagi maha pemberi. Ini tuan-tuan yang dibawa oleh Ramadan. Kita kena raih dia, kena sambut dia. Dia adalah lautan yang luas. Baiknya Ramadan, kita buat dosa, dihantar naik-naik pengampunan. Kelaparan kita dibayar dengan pengampunan. Infak kita dibayar dengan pengampunan. Qiyam kita dibayar dengan pengampunan. Puasa kita dibayar dengan pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta seronok kita pun tuan-tuan dibayar dengan pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tak Ramadan? Baik. Tetapi ingat tuan-tuan, Ramadan adalah umpama lautan yang luas. Lautan. Dia rela kita meredah di dada-dada lautan dengan perahu yang besar, kapal yang besar, bot yang banyak. Kita lempar di dalam laut, kaca-kaca pecah, laut Punggay naik main udang galah. Udang galah ada? Tak ada. Naik berudang, udang harimau.
Kita lempar tayar buruk ke dalam laut. Laut punggai nak main ikan termenung, ikan susah hati. Orang kata ikan susah hati, ikan termenung. Kita lempar air acak ke dalam laut. Laut punggai nak main sotong kat kita. Kita lempar apa-apa yang kotor-kotor, yang menjijikkan, yang kita tak guna dah tu dalam laut. Laut tak pernah ambil kisah, tak pernah ambil pun. Tak main apa pun, tak peduli kan? Aku nak jaga kamu. Tak main pun macam yang kita perlu daripada lautan. Tetapi tuan-tuan, jangan kita ghalib dan lupa bahawa Ramadan juga lautan juga telah melemaskan sejumlah yang ramai dalam kalangan manusia. Pakar renang pernah tenggelam dalam laut. Bot kecil nelayan di pesisir pantai pernah karam di dalam laut. Bot biasa pernah karam di dalam laut. Kapal perang pernah karam di dalam laut. Dan berapa ramaikah manusia yang mati ditelan oleh laut. Begitulah Ramadan, tuan-tuan. Silap kita tak kenal Ramadan, buat salah dan silap dalam bulan Ramadan, bahananya, dosanya tak mampu kita nak bayang, tuan-tuan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksud dia, siapa-siapa yang dengan sengaja tidak berpuasa satu hari dalam bulan Ramadan, lubang dosanya, jauhnya lubuk dosa itu ialah kalau kita berpuasa qada selepasnya sehingga mati pun tak mampu kita nak kabur lubang dosa yang dalam itu. Tak boleh cover, tuan-tuan. Satu hari kita tinggal puasa Ramadan tanpa sebab, tanpa uzur syar'i. Selepas Ramadan besok kita qada sampai mati pun tak mampu kita nak menampung dosa kita tinggal puasa dalam bulan Ramadan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum Ramadan, man intahaka fihi haraman ahbatallahu amalahu sanatan. Siapa juga dalam kalangan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melakukan satu-satu dosa dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan membatalkan, akan mendelitkan, akan melupuskan semua pahala-pahala dia yang dia buat selama setahun yang lepas. Ruginya kita tiada berperi, tak ada perempuan. Akhirnya muslimin muslimat, kita bangga berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon Allah Ta'ala panjang umur kita, beri kita kekuatan. Kita akan gandakan ibadat menjelang Ramadan akan tiba, tuan dan perempuan. Mudah-mudahan bila mai Syawal besok, nama kita adalah kekal nama yang sama, tapi watak baik kita berubah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kita berubah, cara hidup kita berubah, keyakinan kita dengan Allah Ta'ala berubah, komunikasi keluarga kita berubah, kita dengan bini berubah yang lebih baik dan lebih baik. Ini adalah antara signal-signal, ciri-ciri, alamat-alamat yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat, saya rasa cukup sampai di sini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah silap saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri kuliah ringkas kita pada pagi ini, ada dua benda. Yang pertama, saya nak ucap terima kasih pada yang berbahagia Datuk Zaid Ahmad, sahabat saya yang akan penting tahun depan kami akan menderek, tuan-tuan. Juga tuan-tuan dan perempuan yang sudi mai kuliah kita pada pagi ini. Yang kedua, marilah kita baca Fatihah umul kitab seorang sekali. Kita pecahkan niat pada 3 tunjang yang besar. Yang pertama, kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mak dan ayah baginda, putera-puteri baginda, para sahabat, syuhada, aulia, solihin, hadisin, alim-alim ulama, tutup guru kita, tutup nenek kita, arwah ayah mak kita. Mudah-mudahan mereka bahagia di sana. Yang kedua, kita mohon dengan berkat Fatihah ini, Allah Ta'ala akan selamatkan kita, hijabkan kita, dindingkan kita daripada segala juga apa juga musibah kita tak mau, kita, keluarga kita, anak-anak kita, adik-adik kita, muslimin muslimat, segala fitnah dunia, fitnah alam barzakh, fitnah padang mahsyar. Yang ketiga, kita minta, ya Allah, semoga Allah Ta'ala akan lumpuhkan kepada kita, berikan kepada kita segala anugerahnya yang kita terfikir ataupun tidak, kita, keluarga kita, muslim muslimat, di dunia, di alam barzakh, juga di padang mahsyar. Di penghujungnya adalah lubuk syurga, lubuk nikmat yang di syurga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Terima kasih diucapkan kepada Sahibul Fadilah